Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'aththir. Rabbi tamim bil khair. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi untuk melihat channel saya ini, iaitu Sewangi Atar. Dan kepada mereka yang baru hadir untuk melihat ataupun yang sedang melihat ataupun tengah melihat video saya ini, sudilah kiranya untuk subscribe, untuk like ataupun share ataupun tekan loceng di bawah tu untuk melihat notifikasi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita kembali semula dalam topik berkaitan dengan isu fardu ain ataupun fardu ain. Fardu adalah kewajipan dan ain itu kepada semua. Maka diwajibkan kita untuk menuntut ilmu, hatta ilmu fardu ain sekalipun. Kita berkisar balik berkaitan dengan isu iaitu wuduk. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bagaimana kalau sekiranya sentiasa lelaki tersebut terkeluar air maninya, bagaimana kita nak buat? Tuan-tuan, bila salah seorang daripada lelaki tersebut yang terkeluar maninya, walaupun dengan sengaja ataupun tidak disengajakan, maka dihukumkan sebagai najis, maka batal dia punya air wuduk dia. Maka kalau setiap kali terkeluar najis tersebut, terkeluar air mani tersebut, maka dia perlulah untuk berwuduk semula. Itu kaedah bagi mereka yang sentiasa terkeluar air maninya. Maka dia kena berwuduk kembali. Kalau nak solat, contoh, bila berlaku kepada dia keluar air mani, waktu ketiga dia nak solat, kan, sebelum solat tu berwuduk dulu. Tiba-tiba dia dah orang kata dah nak semayang lain pula, tiba-tiba terkeluar air mani dia, maka dia kena berwuduk kembali. Iaitu cara kaedahnya, tuan-tuan, dia kena tumpil bahagian kemaluan dia. Tumpil ataupun tutup dengan kain supaya tidak terkeluar air mani dia pada tempat yang lain. Dan juga lepas dia solat tadi, dia kena perbaharui balik wuduk dia untuk menunaikan fardu solat yang lain pula. Itu kaedah bila mana kalau sekiranya mereka yang terkeluar air maninya. Kita hurai pula, iaitu kalau sekiranya seseorang itu tadi terkeluar nanah ataupun darah pada bisulnya, tu tempat yang dimaafkan. Tidak menjadi masalah kalau sekiranya contoh kita ada bisul kat sini ada bisul kan, tiba-tiba terkeluar darah ataupun nanah, itu najis yang dimaafkan kalau sekiranya terkeluar pada bisul nanah. Tapi kalau terkena kepada tempat lain, maka pada ketika itu batal dan dia kena berwuduk semula. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, cara dan kaedahnya, dia kena tutup dengan kain, dia kena basuh dulu, letak antiseptik, tutup dengan kain, lepas tu baru dia ambil wuduk. Lepas tu pula, lepas dia dah siap ambil wuduk tadi, dia solat, tapi dia kena solat dengan kadar yang cepat. Contoh, kalau sekiranya tiba-tiba pada lepas asar tadi terkeluar lagi, maka dia kena berwuduk semula dan basuh semula pada tempat luka dan kudis tersebut. Itu bagi mereka yang terkeluar, iaitu nanah dan juga bisul pada dia punya pada bisul dia tadi, ataupun terkeluar nanah ataupun darah pada bisul dia. Maka pada ketika itu perlu dah dia menyucikan, sebab itu dimaafkan. Tapi kalau terkena pada tempat lain, terkeluar pada tempat lain, maka dikira sebagai najis dan perlulah dia ambil wuduk semula. Itu kaedah bagi mereka yang ada bisul. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ada satu persoalan yang kita perlu huraikan, iaitu banyak sangat khilaf ataupun pertanyaan, betulkah kalau sekiranya kalau kita makan daging, kita perlu berwuduk semula? Adakah batal kalau sekiranya kita makan daging, batal wuduk kita? Dia sebenarnya tidak ada dalam hadis Nabi kalau sekiranya kalau kita berwuduk, kita berwuduk dan kita perlu ambil dan
Tuan-tuan, kita huraikan ada satu persoalan bila mana pernah berlaku ya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Yang ni banyak orang tanya saya. Kan ustaz, betul ke kalau sekiranya kalau kita makan daging, wuduk kita batal? Sebenarnya daripada Jabir dalam satu hadis Rasulullah, baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi hanya suruh pada mereka disunatkan saja yang selepas mereka makan daging unta perlu berwuduk. Tapi kalau kita makan daging lain selain daripada unta, maka tidak perlu berwuduk semula. Kalau kita makan daging apa pun tak batal sebenarnya. Wuduk ni kita tengok pada rukun dia. Sebab pernah benda ni jadi satu khilaf. Bila mana orang tanya pada saya, Ustaz, adakah batal wuduk saya kalau sekiranya saya makan daging? Batal wuduk saya. Adakah batal? Tidak. Sebab pernah berlaku pada zaman Rasulullah dulu, ketika bila mana Nabi sarankan tapi tidak Nabi wajibkan kepada para sahabat yang bila mana mereka makan daging unta, Nabi suruh berwuduk semula. Mungkin ada sebab-sebab tertentu ya. Jadi kita jangan terlampau orang kata takut. Ya, betul kita takut pada hukum. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila kita buat sesuatu benda yang salah, dia salah ni tak apa. Yang penting bila ada salah tapi ada jawapan benda yang betul. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi insya-Allah kita berjumpa lagi untuk vlog yang akan datang dan video yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk komen, share ataupun like, dan juga tuan-tuan, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Taala. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.